Ram, lu punya nama tengah naik. Duit cari dulu. Ambil tu duit sebanyak mungkin. Tapi jawab dengan saya, Aziz, seni aku bukan untuk uang, Aziz. Tapi seni aku untuk masyarakat. What? Jawapan dia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So kali ini hari terakhir saya menonton film-film dari P. Ramlee, cuy. Film-film klasik dari sang legend P. Ramlee, cuy. Dan saya minta maaf banget, saya nggak bisa publikasikan bagaimana reaksi saya saat menonton film-film P. Ramlee, cuy. Dikarenakan Cucu udah tahu ya, Cucu udah tahu dikarenakan apa gitu ya. Dan hari ini saya akan mereaksi sebuah kenangan ya, kenangan dari Dato' Aziz cuy ya, Dato' Aziz. Yang mana di sini judul videonya saya sudah buka ya di sini. Kenangan Dato' Aziz Sattar dalam Temu Janji. Oke, dan saya harap ini nggak kena copyright cuy, karena wawancaranya ini melalui TV cuy. Saya harap sih nggak cuy ya, kalau memang kena terpaksa kita nggak publikasikan lagi cuy. Tapi saya harap banget ini bisa dipublikasikan cuy ya. Oke, dan langsung aja tanpa banyak basa-basi, cum kita tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Temu Janji. Hello, bertemu kembali dalam rancangan Temu Janji. Terima kasih kerana bersama saya, Syed Faridin Omar dalam rancangan Temu Janji. Saya harap penonton di rumah dan juga di studio sihat-sihat belaka. Tetamu kita pada hari ini merupakan seorang seniman yang cukup terkenal. Filem-filem lakonannya merupakan antara memori yang paling awal ya yang saya ada, dan saya pasti semua orang kenal dengan tetamu kita pada hari ini. Jadi saya dengan bangganya mempersembahkan kepada anda semua pelakon yang telah menjadikan Lubang Hidung Director Ahmad Nisfu sebagai pujaan hati. Kembahkan Dato' Abdul Aziz Sattar. Itu kata-kata ya, kata-kata yang tadi lupakan itu cuy. Lubang hidung ya. Udah tua kok masih kelakar gitu ya. Saya depan Pak Aziz kat sini. Lagi sekali tepukkan. Lagi sekali. Kalau saya minta izin, saya nak panggil Pak Aziz boleh? Boleh. Okey Pak Aziz, saya nak mulakan terus dengan soalan. Macam mana semua ni boleh bermula? Kami kenal Pak Aziz daripada kami kecil lagi. Jadi macam mana Pak Aziz boleh mula berlakon? Saya memang minat berlakon sebenarnya. Saya dari umur 11 tahun saya sudah menari. Menari kat tepi-tepi jalan. Selagi ada tin yang boleh bunyi kan, itu kita ketuk, kita menari lah. Jadi ada orang panggil saya menari, ada kawan. Awal mulanya dia menari ya. Semua dulu zaman-zaman sebelum perang dulu, kita menari semua depan pelamin. Tempat orang kahwin. Jadi menari budak-budak lah situ. Situlah mula saya giat dalam lapangan. Saya menyanyi dulu. Okey. Kalau saya menyanyi dulu, menyanyi pun boleh. menyanyi. Kalau saya nyanyi kat orang kahwin, orang lain jangan nyanyi. Saya seorang aja. Gitu sekali pasal kira. Saya dulu dengan Samseng Kampung Dusun. Dia kawan baik saya dari kecil. Jadi kita nyanyi satu pencaragam kita panggil dulu. Pencaragam. Dah habis pencaragam tu ada muzik lain lagi ya. Ada kugiran ya. Habis lepas kugiran ada lagi satu benda namanya kerugian. Jadi udah umur kayak gitu masih aja kelakar cuy. Saya dapat bekerja di Jalan Ampas. Sebelum saya bekerja di Jalan Ampas, saya bekerja sebagai pilot dulu. Pilot? Pilot. Tapi bukan kat langit, kat darat. Apa sih? Bawa kereta. Wow. Pilot. Kemudian saya dapat bekerja di Jalan Ampas sebagai pengalih suara aja. Dari bekerja tu kebetulan ada masa satu hari tu saya pergi tengok orang syuting dalam studio begini, saya kena halau. Pasal saya bukan pelakon kan. Ya. Bila saya datang tengok cik sembunyi, kena halau. Dalam hati tu satu hari nanti aku tunjukkan aku punya kebolehan. Ya. Kebetulan ada ekstra tak datang.
Saya Jadi dapatlah tempatnya. Ada, saya tak datang kan. Diorang cari ekstra susah-susah. Saya bilang, buat apa korang cari susah-susah ekstra? Berapa banyak sini ada? Siapa Jis? Aku lah. Jadi dah ambil betul-betul saya berlakon. Dah habis berlakon tu, saya berlakon lah. Alhamdulillah ya. Kerana semangat tu kuat, saya berlakon tak ada NG langsung. Semuanya take one. Asyik, take one. Bila saya berlakon tu, lepas 1 minggu, tiba-tiba saya dipanggil oleh majikan kan. Dia minta saya jadi artis betul lah. Dulu saya kerja pilot, gaji 150 besar. Kemudian bila saya kerja kat Jalan Ampas tu, gaji RM70. Saya terpaksa berhenti pasal nakkan semangat kan. Saya berhenti 150, saya kerja RM70. Sedih lah, memang tak cukup makan lah. Jadi masa dekat Jalan Ampas ni yang Pak Aziz kenal dengan P. Ramlee, semua kenal dengan P. Ramlee lah, Sudin, semua saya kenal kat situ lah. Tapi bila saya kerja kat Jalan Ampas dan jadi pelakon kan, saya dapat rumah. Rumah bujang lah sebelah-sebelah dengan Arahan Tansi P. Ramlee. Kita pun sama-sama bujang. Jadi maknanya di skrin dan di luar skrin memang bujang lapuk lah. Memang bujang lapuk. Ya. Okey Pak Aziz, kita nak bagi peluang kepada penonton, kita tanyakan soalannya. Dia banyak soalan dia nak bagi ni. Beri peluang kepada Farah. Tak apalah, sediakanlah. Saya pun sanggup nak tunggu sampai tahun 2020. Farah, silakan Farah. Ya Farah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Farah Ashikin daripada UIE Gombak. Saya nak tanya Pak Aziz. Pak Aziz dah banyak kan berlakon dalam filem-filem arahan Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So apakah signifikan atau impak tentang peribadi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu dan kehidupan Datuk? Dan juga apakah pandangan peribadi Pak Aziz sendiri tentang Allahyarham? Panjang ni soalan dia ni. Apa impak dia dengan pandangan peribadi? Impak dan pandangan peribadi. Apa yang saya sudah kawan atau duduk sama-sama, bekerja sama-sama, memang pentas sama-sama. Bagi saya susahlah nak cari orang seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jiwa dia dalam seni lah. Dan dia seorang mengaku senantiasa dia mengaku dia sebagai hamba Allah, hamba keluarga dan hamba seni. Gila. Beliau tidak memikirkan soal uang. Saya biasa marah beliau dulu. Ram, lu punya nama tengah naik. Duit cari dulu. Ambil tu duit sebanyak mungkin. Tapi dia jawab dengan saya, Aziz, seni aku bukan untuk uang, Aziz. Tapi seni aku untuk masyarakat. What? Jawapan dia. Akhir-akhir sekali, 9 hari sebelum dia meninggal, itu juga dia cakap. Itu juga cakap. Dan P. Ramlee adalah seorang insan ya. Pada saya lah, kalau dari kedudukan dia memang jauh dengan saya lah, dia terlalu tinggi. Itu mungkin satu pemberian Allah Ta'ala kepada beliau lah. Namun beliau selalu mengatakan kepada saya, Aziz, ingat Aziz, Allah Ta'ala tidak memberi kita segala-galanya. Banyak kekurangan aku, dia bilang. Ada pada engkau Aziz, ada pada Sudin, ada pada ni. Itu konsep hidup dia. Dia masih mengharapkan orang lain, dia tak mengharapkan dia sendiri walaupun dia ada kelebihan. Dan dalam filem-filem Bujang Lapuk boleh katakan kebanyakan apa yang saya lakukan Presiden semuanya spontan. Tidak ada langsung dalam dalam skrip. Jolok motosikal ya bang. Itu. Sebenarnya waktu saya rehearsal, kawan tu tak jolok motosikal. Boleh tempting, saya tengok tengah lalu situ nama dia jolok. Masuklah jolok motosikal ya bang. Begitu juga dengan banyaklah perkara yang saya buat macam lempar batu semua tak ada dalam skrip langsung. Jadi dalam banyak-banyak filem yang Pak Aziz berlakon tu, yang mana satu yang paling Pak Aziz suka sekali? Pada saya sukalah, bukan soal dia punya popular, tapi saya suka pekerjaan dan juga apa yang saya dapat lahirkan dalam Pendekar Bujang Lapuk. Itu paling saya suka sekali. Kerana kita bekerja ni 24 jam ya kita syuting, 24 jam kita ketawa. Dan saya syuting kat situ, itulah satu-satu gambar ya yang saya dengan Sudin dihalau oleh P. Ramlee. Dihalau? Dia dah halau saya. Kenapa? Saya pun heran kenapa dia halau saya. 1 jam saya syuting dengan dia. Dia ketawa tak berhenti. Saya pun tak tahu macam mana saya buat muka saya dengan Sudin. Itu peranan waktu Sudin yang mana ya? Bujang Lapuk waktu kita nak pergi jumpa Rosyatimah. Oh. Ada peranan Sudin, dia bakal lilin.
dia nak keluar pergi jemput Rasa. Ya, ya. Dekat pintu, tercongak saya dengan sama Piramli. Mana dia? Iya, itu scene yang lucu banget menurut saya. Sebab tak boleh berhenti nak tergelak dengan masa tu. Dia tergelak, dia tengok sudut, tergelak. Saya pun tak tahu muka saya apa yang saya buat. Lama-lama ada satu perkataan yang saya tidak boleh sebut sini. Kau dua orang ni menyusahkan aku je. Baliklah dia bilang. Saya baliklah. Bila saya balik, saya tak bercakap dengan dia langsung. Kemudian asisten dia, Sudan Maji, jumpa saya sama Sudin. Wak, ada pesan sama lu dua orang. Besok pagi pukul 9 datang, buat sama apa yang kita buat pada hari itu. Dia tak mau yang lain, dia nak itu juga. Besok pagi saya datang, saya tak bercakap. Saya datang serius, Sudin pun serius. Sampai ready for take, saya buat apa yang dia nak semalam. Bila saya buat tu, satu take saja pagi tu. Dia ketawa bukan membesar lagi. Dia pekik macam nak bubur aku semua. Itulah sifat-sifat Piramli. Ya, okey Pak Aziz. Kita terpaksa berhenti berehat sekejap. Rasanya banyak lagi soalan yang nak tanya ni. Saya pun banyak lagi soalan yang tanya. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini dengan Pak Aziz. Gue baru ingat sih, memang scene di situ itu lucu banget. Waktu apa namanya, bawa lilin ya, mau nyebrang gitu. Oh, kok lama? Piye toh? Oh. Temu janji. Okey, bertemu kembali dalam rancangan Temu Janji. Kita sedang bersembang dengan Pak Aziz ni. Dan penonton pun ada banyak soalan. Jadi saya terus kepada penonton. Silakan Yana. Saya masih ingat itu video pendengar Bujang Lapuk. Saya Nardiana binti Husni dari UiTM Shah Alam. Saya nak tanya Datuk, masa mula-mula Datuk mencaburkan diri dalam bidang lakonan, siapakah yang menjadi pendorong kepada Datuk atau Datuk berusaha atas usaha sendiri? Pendorong. Tak ada orang yang mendorong saya lah. Memang ini salah satu minat saya daripada saya kecil lah. Biasa juga orang tua saya marah dengan saya dulu kerana saya suka sangat berlakon ya. Orang tua saya kalau boleh dia nak saya jadi ustaz. Betul. Tapi oleh kerana minat seseorang tu ya, ini sudah pemberian Allah Taala kepada saya. Saya terima dengan baik dan saya tatang ya. Saya tatang seperti minyak yang penuh. Jadi jadi inilah meminat sesuatu tu biar kita teruskan ya. Biarlah benda tu semua daripada nawa itu kita sendirilah ya. Walau apa kita buat, biarlah nawa itu baik bersih. Apa saja kita buat kalau bersih, insya-Allah Tuhan akan tunjukkan benda itu bersih. Insya-Allah. Kalau kita niat tak baik, macam mana pun kita kuatkan sekali nak tunjukkan kita baik, satu hari juga Allah Taala akan tunjukkan benda itu tidak baik ya. Jadi nawa itu yang paling mustahak gitu. Tadi Pak Aziz cakap tadi masa Pak Aziz dengan Allahyarham Piramli, dia kata seni dia untuk masyarakat, bukan untuk wang. Tapi masa kita bersembang di luar tadi, Pak Aziz kata, yelah nama dia besar, kalau dia pentingkan wang, dia dah kaya raya sekarang ni. Jadi ada tak Pak Aziz terasa macam mungkin Pak Aziz patut pentingkan wang pada suatu masa dulu, dan kalau Pak Aziz buat macam tu, Pak Aziz sekarang ni dah kaya dah? Sebabnya pada zaman-zaman kami dulu anak-anak sekalian, kebanyakan orang kita ni macam susah dulu. Tambahan pula zaman-zaman kita ni darurat ya. Orang-orang kampung banyak tak ada duit. Tak ada duit nak masuk tengok wayang kat kampung tu, nak bayar 30 sen pun susah. Jadi inilah salah satu yang memberi kita prihatin terhadap masyarakat. Maka itulah kita sudah ambil satu keputusan ya. Saya, Piramli dan Ram, semua rakan-rakan, kita berkorban seni untuk masyarakat, bukan seni untuk wang. Tapi alhamdulillah, kerana nama itu kita ingat kepada masyarakat, maka Allah Ta'ala telah memberi satu tempat yang paling baik ya? Yang mana filem-filem kita dulu dah berpuluh tahun ditayang juga di Astro dan tempat-tempat yang lain. Dan saya kira anak-anak pun sedang menonton. Saya fikir tak kurang pada 10-20 kali ya, betul? Benar banget ya. Lebih dari itu. Benar, itulah. Inilah yang kita hendak ya. Satu lagi yang saya mungkin anak-anak tidak begitu, belum tak jumpa dengan anak Haji Piramli ya. Dia kalau mengarah, dahsyat. Cengih orang dia. Tapi dia cengih dia tu sifat yang teliti orangnya. Cukup teliti dia, tak suka dia main-main. Tapi kalau sudah syuting bergurau lah.
Tapi dalam kita bekerja kini, dia betul-betul serius orangnya. Kalau dalam dunia seni dia benar-benar serius je ya. Dan dia buat bekerja cukup teliti. Kalau dia menjahit sekalipun, dia jahit betul-betul. Kalau dia cipta lagu, lagi takut. Dia cipta lagu, saya takut. Dia duduk kat bawah ni. Dia bersila kat bawah. Dia kalau cipta lagu, malam-malam. Dia tak suka pakai seluar panjang. Dia suka pakai seluar pendek. Tak pakai baju dia malah. Rumah kita dulu, tak ada fan, tak ada apa, panas. Jadi P.Ramlee bersila. Boleh saya tunjukkan? Ya, sila. Tunjukkan ya. Dia bersila gini. Ini pintu lah. Mengharapkan oksigen dari luar masuk. Oh ya. Dia begini. Saya tukang bikinkan kopi lah. Dia menulis gini. Di bawah. Satu lagu dia cipta kadang-kadang sampai 2 malam. Satu lagu. Antaranya lagu yang dia cipta dapat saya tengok betul-betul itulah. Tidurlah Wahai Permaisuri. Dia cipta lagu tu dalam bulan 12 tahun 52. Saya masih ingat. Lama sangat di sini. Saya pun dah terlupa ya. Begitulah. Kemudian P.Ramlee punya apa ni, cara bikin lagu tu itulah. Oh, pakai biola ya pertama ya. Ketika itu tak ada piano, tak piano ya. Tapi bila dia sudah kahwin dengan Nurizan, Alhamdulillah Nurizan, barulah beli piano. Dia cipta lagu dengan piano. Dan setiap lagu yang dicipta, Kashim Masdo mesti ada di sebelah dia. Dan Kashim Masdo yang banyak membantu dia. Hingga Kashim Masdo tu sebenarnya dulu bekerja cuma jadi continuity clerk. Jaga sambungan-sambungan. Kashim Masdo pun gila Kashim dengan Masdo. Dekat studio dulu ada piano. Bila Kashim Masdo main, kena halau. Lama-lama Kashim Masdo cekal hati, dia keluar. Dia pergi belajar. Lama-lama tengok dia pandai, pihak majikan terus ambil dia. Sama macam Pak Haji juga. Sama macam saya. Dan Alhamdulillah, oleh kerana dia hari-hari dengan P.Ramlee, maka dia dapat mencipta lagu. Semuanya lagu-lagu dia. Hit sampai sekarang. Antaranya lagu-lagu yang dipakai tu macam Bahtera Merdeka, ya. Malaysia Baru. Itu semua ciptaan Kashim Masdo. Dan P.Ramlee pula. Walaupun dia punya kedudukan lebih tinggi pada kita, namun dia tetap menghormati saya. Kashim Masdo dan lain-lain. Kalau saya ajak dia main dekat pentas, apa saya suruh, semua dia buat. Saya suruh terjun daripada pentas pun dia terjun. Ya. Itu sifat dia. Dia menghormati orang lain. Ya. Kalau saya ada kelebihan macam di pentas, apa yang saya buat kat pentas-pentas semua dia ikutlah. Macam kita syuting ke mana-mana pun, kalau kita bagi idea dia terima. Macam itu scene dalam Pendekar Menyelapuk Lempar Batu. Benda tu tidak ada dalam skrip. Saya cuma cakap, Ram, ada satu dia. Apa dia? Bikin satu shot orang lempar batu gua. Okeylah. Dia tukar kamera itu jam juga. Begitu juga dengan scene yang dalam Pendekar juga ya. Yang saya curi duit. Ya. Yang duit jatuh ke bawah tu. Bolong. Itu pun saya ni cakap kasih dia lah. Semua dia terima. Begitu juga dengan Sudin yang cakap dekat telefon banyak orang pakai sekarang tu. Shot tu. Yang mana tu? Yang Sudin rumah sewa yang kau cakap tu ada lagi? Sudin jawab cantik. Ada lagi. Kalau kita apply dapat lah. Dia punya cara cakap yang sedap sikit. Tak ada rehearsal langsung. Ramlee sendiri pun tidak tahu. Jadi semua tu memang spontan memang lah, betul. Saya cakap dengan Sudin. Cuma jawapan dia saya tak kasih tahu Sudin. Sebab itulah bila habis itu kubur sekali Sudin terus tiarap. Nampak dekat situ. Betul nampak. Kalau kita tengok dia macam tu. Kuburan ya, ukuran kuburan itu. Beri peluang kepada Mini untuk tanyakan soalan. Silakan Mini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syamim Tasbih daripada UiTM Shah Alam. Sekarang saya nak tanya kepada Pak Aziz. Bila dan bagaimanakah bermulanya kejayaan Pak Aziz ni sebagai seorang pelawak? Dan apakah pendorong Pak Aziz untuk menjadi seorang pelawak ni? Pelawak bukan saja pelakon, pelawak. Pelakon ya. Rasanya sebab kita kena berhenti berehat sekali lagi. Kita book soalan tu, kita anggap Mini dah book lah soalan tu. Dia dah apply dia dah apply. Jadi bila kita kembali nanti Pak Aziz akan jawab bila yang dia mula jadi pelawak ni. Jadi teruskan bersama Temu Janji. Panjang juga videonya ni cuy.
Ini iklannya dipotong cuy, iklan dulu dipotong dia. Lama lagi nunggu. Oke. Okey, kita bertemu kembali dalam rancangan Temu Janji. Sebelum saya lupa, baik saya sebutkan email di sini dulu jika anda ada sebarang pandangan Ini ataupun apa? komen, kritikan, soalan. Soundnya enggak ini ya, enggak sinkron Tunjukkannya dengan kepada saya di Mambang Kunik Maaf di Videonya, temujanji@astro.com.my. Dan kita terus kepada soalan mini tadi, iaitu bila Pak Aziz mula jadi pelawak? Oh, sebenarnya begini nak ya. Mula-mula waktu saya gila-gila menyanyi dulu, bila kawan-kawan tu penat, saya berlawak seorang. Dekat kampung lah. Saya melihat orang sama ada orang ketawa tak ketawa itu soal kedua lah. Yang penting saya nak berlawak juga. Kasih orang terhibur. Dan ketika itu pula, zaman-zaman itu, dekat kampung-kampung dulu, orang-orang banyak yang cuci pinggan semua orang perempuan. cuci pinggan. Jadi kita berlawak kat tempat perempuan je lah. Tempat lelaki kita tak pusing lah, kita pusing sini aja. Jadi berlawak. Ada pula seorang pelawak ketika itu, dia memang sudah popular. Nama dia juga Aziz. Oh, Dia ada title Aziz King Kodabel. Aziz? Aziz King Kodabel. Nama dia Aziz. Aziz Dia King nampak saya Kodabel. begitu, dia perkenan, dia jadikan saya partner dia. Jadi ke mana-mana saya pergi kat sekolah, ambil ke Johor Bahru semua. Saya berlakon dengan dia. Dan ketika itu saya gunakan nama saya Aziz Junior. Aziz Junior ya. Pasal dia ada dia lebih tua pada saya kan. Jadi kita ke mana-mana berdua lah. Situlah mula-mula saya terus masuk peraduan. Masuk peraduan lawak, dan malam yang sama tu Piramli juga bertanding. Masuk bertanding lagu keroncong. Oh, lagu. Sudah Maji, asisten dia tu pun masuk peraduan keroncong. Jadi dalam situ saya malam tu saya dapat naik Johan. Bila saya naik Johan, wah, sudah rasa macam alamak aku ni baguslah konon. Siapa Johannya? Johannya ada, dia kumpulan ada 5 orang. Oh, orang saya lain solo pula. 1 orang. Saya dapat naik Johan. Alhamdulillah, tak kisahlah. Pokoknya saya nak tunjukkan kebolehan saya lah. Piramli pada malam itu pula, dia masuk bertanding tak dapat apa-apa pun. Oh. Sudah Maji dapat jadi Johan. Sudah Maji itu nyanyi keroncong cukup bagus. Dia kalah dengan Sudah Maji. Tapi walau macam mana pun, suara Piramli itu rasa-rasa macam pada saya lah. Suara dia kurang sedap. Saya punya suara lagi sedap. Tapi Piramli punya suara komersial. Komersial. Okey. Komersial. Maka itulah dia nyanyi. Kalau saya nyanyi, engkau laksana bulan. Tapi dia menyanyi, dia ubah. Engkau laksana bulan. Itu saya sikit diubah. Itu yang jadi tarikan hingga ke saat ini ditiru-tiru oleh Memang anak-anak. takkan dapat dilupakan. Begitu, itulah mula-mulanya saya percayakan diri saya dalam lawak lah. Maka itu bila saya sampai kat Jalan Pas, saya dah bekerja kat Jalan Pas, saya ni suka kacau-kacau orang. Macam inilah. Saya kacau orang sana, kacau orang sini, kacau orang ketawa. Lama-lama Piramli bawa saya pergi mesti sana, pergi mesti sana. Dia dah tahu apa yang ada pada saya. Maka itulah saya terus kebanyakan peranan-peranan semua dia bagi saya peranan. Semua lawak. Kecuali ada 1-2 filem saja yang serius sikit. Jadi lah. kebanyakannya watak pelawak dan komedi, komedi gitu saya. ya. Okey, Syuhada ada satu soalan. Mungkin boleh dikaitkan dengan watak pelawak tu. Silakan Syuhada. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Ruslan. Saya dari UiTM Shah Alam. Tak berdengar. Cakap biar terang. Kasih terang. Pernah tak Datuk terbawa-bawa dengan sesuatu watak lakonan tu dengan kehidupan seharian? Oh ya. Kehidupan saya harian lah. Terbawa ya. Bawa selalu lah. Nampak sekarang pun macam Dan memang saya pun tak tahulah kenapa saya, dan ini suatu kemungkinan daripada saya sendiri. Walaupun saya di rumah, saya senantiasa hiburkan isteri saya. Kalau isteri saya selagi dia celik mata, selagi itu dia ketawa. Kecuali dia tidur je. Kadang-kadang dia tidur pun saya kacau juga. Tapi lain lah. Ini sangat benar ya. Begitu juga dengan kawan-kawan saya. Dengan kawan-kawan lucu ini, sumpah. mana yang saya kenal betul baru saya berani. Kalau saya tidak kenal sangat, saya takut nanti orang tidak terima apa yang saya sendakan ya. Jadi kebelakangan ini pun ke mana-mana saya pergi, alhamdulillah lah, anak-anak kecil pun masih kenal kat saya ya.
Ini baru umur 6 tahun kenal ya. Mudah-mudahan kalau dia umur 60 tahun akan datang, walaupun saya tak ada, dia ingat kenal Piramli, Sudin, saya dan rakan-rakan yang lain. Cukuplah, alhamdulillah ya. Dibandingkan dengan zaman dulu, zaman dulu kita nak makan pun seksa. Setiap kita dulu ada 5 kedai warung dekat Jalan Lampas. Kelima kedai semua kita ada buku. 5 juga. Ada hutang ya. Boleh time gaji, alamak. Berderet kat depan pintu. Kita nak keluar pun susah. Kadang-kadang saya tak keluar langsung sampai malam. Ada kalanya saya berem pendek sama Sudin. Ini berem pendek ya. Gaji nak keluar takut. Saya panjat pagar belakang. Dengan 3 orang lah ni. Maksud saya bila saya panjat, saya nak angkat Ibrahim. Bila saya nak angkat Ibrahim, Menggali pun datang. Kejarlah, kejar nampak Menggali datang, saya tinggalkan Ibrahim pendek. Kesian. Terjun dengar suara pendek. Ibrahim pendek. Jess, aku macam mana? Pergi mampus anda ambil. Kesian banget. Ibrahim pendek. Masa zaman tu rasanya tak glamour glamour tu tak ada, tapi dia memang seni itu seni ya. Seni untuk seni lah. Seni untuk seni cuy. Wow. Bapak dulu ya. Tapi alhamdulillah. Apa rasa Pak Aziz kalau saya kata bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, dunia seni sekarang, betapa bezanya Pak Aziz? Bezanya tu dari segi dari segi persembahan sajalah beza ya, ataupun dari segi pergaulan kita kurang macam kita dulu lah. Ini berkemungkinan kerana kita tinggal jauh-jauh. Satu tinggal kat Seremban, satu tinggal, tapi kita dulu semua kebanyakan ya 90% artis tinggal satu tempat. Di Buntik Road nama dia lah ya. Kat situlah kita hari-hari ya. Kayak di asrama kan gitu cuy. Pergaulan kita tu, kemesraan kita tu lah anggap macam macam kita adik-beradik lah. Even sekarang pun kalau macam saya pergi Singapura, saya mesti telefon salah satu orang, kumpulkan semua lagi sekali. Kita pergi ramai-ramai kat situ. Jadi kita kumpul. Kalau saya nak pergi rumah sana, pergi rumah sini susah sikit lah. Jadi terpaksa kita kumpulkan semua, kita datang. Belum sempat saya masuk, dah ketawa dulu. Masa kita dah tahu macam-macam dulu lah. Saya suka kata orang. Ada, mak-mak cakap lah, kadang-kadang ada juga pelakon-pelakon dulu bila nampak saya datang, si Sundal tu dah datang. Ini perkataan kita harian di sana. Memang dulu-dulu itu lebih ini ya, lebih disiplin kali cuy. Kita dulu jaga disiplin kita. Iya, lebih disiplin ya. Semua dapat program dulu pukul 9 pagi. Pukul 8 saya sampai kat studio. Oke cuy, baterainya mau habis nih. 3, 2, 1. Sampai studio kita make up. Ya, disiplinnya dulu-dulu cuy. Dulu, tak ini yang patut dicontoh ini cuy. Kita make up sendiri. Kalau tua pun make up tua sendirilah. Habis make up dalam setengah jam gitu, minum. Kalau tak minum pun kita dah minum kat rumah kan, kita panggil kawan-kawan yang ada kaitan dalam scene tu. Kita berondeng, kita cakap ini sampai bergurau gini-gini. Kita tunggu director, bukan director tunggu kita. Gila sih. Kita tunggu director. Pukul 9 kita dah kat studio macam ni lah. Director datang saja. Sudah minum? Sudah. Praktis pun sudah. Okey, ready for take. Tapi Pak Aziz, masalahnya sekarang ni director memang tengah menunggu saya sebab dia kat sana dia dah kata rap dah masalah masa mencemburui kita. Kalau kita nak bersembang memang sembang panjang, banyak lagi soalan boleh tanya ni, tapi itu saja yang boleh kami sajikan kepada anda pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita kembali lagi Pak Aziz, kita akan sembang lagi dan kita tengok di bawah tu dia sembang lagi pasal Piramli. Jadi terima kasih kerana menonton Temu Janji. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke cuy. Oke, itulah tadi sebuah kenangan yang apa ya, dari beberapa cerita yang diceritakan oleh Datuk ya, almarhum Datuk Aziz ini, saya mendapat banyak banget kisah dari atau kenangan dari Piramli cuy. Betapa Piramli ini sangat-sangat mencintai yang namanya seni cuy. Salut banget gue cuy, salut banget. Jadi hampir 50% ya kalau Malaysia bilang 50% yang dibahas di dalam sini itu kisah dari Piramli cuy ya. Kisah dari Piramli, bagaimana Piramli yang sebenarnya gitu cuy.
Dan berkat video ini juga lah cuy ya, saya lebih tahu bagaimana P. Ramlee pada waktu itu cuy. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan hikmah yang saya dapat dari menonton video ini adalah kedisiplinan cuy. Itu kata-kata yang sangat menarik buat saya pribadi cuy. Kedisiplinan cuy. Dan oke, mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman atau cuy, kalau punya video-video menarik lagi, silakan aja komentar di bawah. Jangan lupa follow Instagram yang saya punya. Bisa kirimkan linknya di situ. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.